Pergi bersiap cepat, jangan sampai orang tunggu kita, kata Haji Basilam. Tanpa buang masa, mereka berdua terus bersiap. Lepas bersiap, Haji Basilam selitkan keris pendek ke pinggang Andi. Tiba-tiba mereka terdengar papan dinding dekat dapur macam dicakar sesuatu. Dan TJ pasti itu bukan kucing. Haji Basilam buat isyarat supaya diam. Makin lama, makin kuat papan dinding dicakar. Dekat 10 minit, bunyi cakaran tu mula beransur perlahan dan akhirnya hilang. Suasana kembali tenang semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 201 hingga 203, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. TJ berhati dari solat maghrib hingga ke waktu syak, Syam macam tak nak berenggang dengan Datuk TJ dan Haji Basilam. Wajahnya nampak tak ceria. Lepas selesai doa selamat, mereka saling bersalaman dan berpelukan dengan Datuk TJ, Haji Basilam, Andi dan TJ. Lepas subuh, ada kereta yang akan bawa kamu ke Sungai Penuh, kata ketua kampung. Besoknya, lepas solat subuh, mereka tinggalkan kampung halaman Syam. Pemandu kereta perkenalkan diri sebagai Adi Putra, berusia sekitar 50-an. Ada hubungan keluarga dengan Pak Imam. Di pagi yang dingin dengan kabus tebal yang menutup puncak Gunung Ganang dan Bukit Bukau Tanah Kerinci, kereta terus dipandu dengan berhati-hati oleh Adi Putra. Sepanjang perjalanan ke Sungai Penuh tu, macam-macam Adi Putra ni bercerita. Bila melintasi suatu kawasan, dia cerita tentang kawasan tersebut, apa hasil utama tempat tu dan sejarahnya. Habis bercerita tentang sejarah, budaya atau kawasan yang mereka lalu, dia akan cerita tentang dirinya yang pernah kerja sebagai pelaut. Macam-macam pelabuhan dia pernah singgah. Pelabuhan Singapura, Pulau Pinang, Kemaman, Kelang dan beberapa pelabuhan terkenal dekat Eropah dan Afrika. Lepas berhenti makan sarapan pagi, mereka teruskan perjalanan semula. Akhirnya mereka sampai ke sebuah perkampungan Melayu etnik Batu Bahara dekat pinggir kota Sungai Penuh. Mereka berhenti dekat depan sebuah rumah papan, bentuknya macam rumah orang Melayu Melaka. Depan rumah tu ada kereta Ford lama warna hitam. Adi bunyikan horn beberapa kali. Seorang lelaki berkulit hitam, berkepala separuh botak keluar dari rumah, datang dekat Adi. Kemudian Adi perkenalkan lelaki itu pada mereka semua. Namanya Jamal, anak jati Kuala Tukal. Ayahnya berdarah India, ibunya Melayu Tulen. Kata Adi Putra, Jamal akan uruskan perjalanan seterusnya. Lepas makan tengah hari, Adi tinggalkan pekarangan rumah Jamal. Saya diberitahu semuanya nak ke Jambi. Betul, tapi kami tak nak terus ke sana, Jamal. Nak ke mana pula? Turunkan kami di rumah batu besar tepi jalan sebelum sampai ke Jambi. Hah? Jamal nampak serba salah, tapi dia tetap hantar mereka ke sana juga. Sebaik saja kereta melepasi pintu gerbang, mereka masuk kawasan rumah batu lama tu. Kelihatan Mia berdiri dekat halaman rumah, pakai pakaian macam puteri Aceh. Andi mula resah. Dari jauh, Mia nampak cantik sekali. Siapa perempuan tu, tanya Jamal. Pemilik rumah batu ni lah, jawab Datuk TJ. Jamal mengeluh. Dari nada suara tu, Datuk TJ dan Haji Basilam dapat rasa apa yang bergolak dalam dada Jamal tu. Gadis tu manusia, bukan hantu. Agaknya kamu banyak dengar cerita yang tak elok tentang rumah batu lama ni, kata Haji Basilam. Jamal kata memang dia ada dengar ramai orang bercerita tentang rumah batu ni. Mereka kata penghuninya bukan manusia. Jamal berhenti kereta betul-betul depan Mia. Mia terus buka pintu kereta. Persilakan Datuk TJ dan yang lain turun. Kamu dah tengok dengan mati kepala kamu, kata Haji Basilam sambil renung muka Jamal. Perlahan-lahan Jamal anggukkan kepala. Mereka ajak Jamal masuk dulu, tapi dengan baik Jamal menolak. Dia nak
balik ke sungai penuh semula. Dekat dalam rumah, bila dah duduk semeja, macam-macam cerita keluar. Orang yang paling rancak sekali bercerita ialah Haji Basilam. Lepas solat asar, TJ berehat dekat bawah pokok bunga Tanjung. Andi pergi bersia-sia dekat kaki bukit, menikmati kemerduan suara burung merbuk. Sejak tiba tadi, Datuk TJ dan Haji Basilam nampak sibuk, tak putus-putus bercakap dan berbincang dengan Mia dekat ruang tamu. Mereka macam rahsiakan sesuatu dari TJ dan Andi. Dari bawah pokok bunga Tanjung, TJ perhati ke arah ruang tamu. Mereka masih berbincang. Disebabkan rasa ingin tahu, diam-diam TJ bergerak ke arah tepi tingkap nak dengar perbualan mereka. "Kamu dah sampaikan pesan aku pada abang kamu, Mia?" "Dah, Ayah Alang." "Apa katanya?" "Dia mengikut saja. Baik kata Ayah Alang, baiklah untuknya. Kamu macam mana? Setuju?" Haji Basilam tatap mata Mia. Ada senyuman nipis terukir di wajahnya dan akhirnya Mia mengangguk lembut. Haji Basilam dan Datuk TJ berbalas senyuman. Kata Mia, sebenarnya sepanjang minggu ni abang dia memang ada dekat sini. Dia pergi ke Sungai Penuh kejap, nanti dia balik. Minggu depan abangnya nak ke Jakarta. "Abang kamu dekat sini senanglah. Malam ni kita selesaikan semuanya," kata Haji Basilam. Sebelum perbincangan tu selesai, TJ dah lari ke bawah pokok bunga Tanjung semula. Fikiran jadi kacau. TJ tak dapat tangkap apa yang mereka bincangkan. Terpaksa tunggu waktu malam nak tahu jawapannya. Sementara tunggu waktu tersebut, dada TJ terus berdebar. Sebuah kereta warna hitam masuk ke kawasan rumah batu lama dan berhenti depan pintu. Seorang lelaki berbadan tegap, tinggi keluar dari kereta. Sekali pandang macam orang Belanda. Mia dan Haji Basilam segera sambut lelaki itu. Mereka beriringan masuk ke ruang tamu dan perkenalkan Datuk TJ dengan lelaki itu. Kemudian Mia beredar ke ruang dapur. Tinggallah Haji Basilam, lelaki itu dan Datuk TJ dekat situ. Nampak mereka macam berbincang dengan serius. Setengah jam kemudian, Haji Basilam keluar dari ruang tamu terus ke tempat basikal. TJ tanya nak ke mana. Haji Basilam cakap dia nak jemput orang kampung. Lepas isyak ada kenduri sikit. "Siapa yang datang tadi?" tanya TJ. "Itulah Abang Mia." Lepas tu Haji Basilam suruh TJ bagi tahu Andi pasal ni dan mereka berdua kena pakai kemas sikit malam nanti. Sebaik saja Haji Basilam hilang dari pandangan, Mia keluar dari pintu dapur. "Nak ke mana Mia?" tanya TJ. Kata Mia dia nak jemput Haji Simpo dan Kak Sun datang ke rumah malam ni. Ada kenduri sikit. Sejam kemudian Mia balik dengan Kak Sun dan beberapa orang wanita. Tak lama lepas tu Haji Basilam pula balik dan keluar semula dengan Datuk TJ dan Abang Mia naik kereta. TJ malas nak ambil tahu. Dia terus cari Andi dekat kaki bukit. 15 minit kemudian TJ jumpa Andi terbaring dekat tepi busuk jantan. Nafasnya tercungap-cungap dan badannya berpeluh. Andi macam tak nampak TJ yang tengah berdiri depan dia tu. "Andi," kata TJ. Andi diam je sambil pandang TJ. "Andi," TJ panggil sekali lagi sambil goyang-goyangkan bahu dia. Andi tersentak. Dia renung ke kiri dengan wajah cemas dan takut. Tiba-tiba Andi lompat dan buka silat. Dia serang TJ bertalu-talu. Berpeluh-peluh TJ dibuatnya sebab terpaksa elak semua serangan Andi tu. Andi macam kena rasuk. Lama-kelamaan Andi mula letih. Akhirnya dia tersandar dekat busuk jantan. Sebelum sentuh bahu Andi, TJ gosok kedua belah tapak tangan sampai terasa panas sambil baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas 7 kali. Lepas tu dia tampar bahu Andi. Dengan sekali tampar, Andi terus terkulai, tak sedarkan diri. Tak lama lepas tu, kaki dan tangan Andi tersentak-sentak macam ditarik sesuatu. TJ terkejut bila tengok asap nipis keluar dari celah jari tangan dan kaki Andi itu. Lebih 10 minit kaki dan tangan Andi tersentak-sentak. Makin lama makin kurang dan akhirnya berhenti. Asap yang keluar dari celah-celah jari tangan dan kaki Andi pun berangsur hilang sikit demi sikit dan akhirnya terus hilang. Perlahan-lahan Andi duduk. Lepas tu dia renung kiri, renung kanan. "Aku dekat mana Tama? Cuba kamu fikir sendiri. Kamu dekat mana?" Andi terus bangun dan mundar-mandir depan busuk jantan sambil fikir sesuatu. Kemudian baru dia teringat. Kata Andi, dari tepi jalan dia terdengar bunyi burung merbuk. Dia cari sampai ke tebing sungai. Dekat sana Andi nampak burung merbuk tu sangat luar biasa bentuk badannya, berbeza dengan burung merbuk lain. Entah macam mana burung tu hilang dari pandangan. Kemudian Andi kerutkan dahi. Wajahnya nampak cemas. "Kita balik sekarang Tamah, ubah tempat, nanti aku cerita," kata Andi. Mereka pun segera beredar dan berhenti dekat sebuah kawasan lapang dipenuhi dengan tunggul-tunggul kayu dan batu besar yang boleh dijadikan tempat duduk. Sebaik saja TJ duduk atas salah sebuah batu, dia tercium bau hamis. Pokok-pokok renek berdekatan rumpun bulu kuning bergerak macam dirempuh sesuatu. "Andi, aku tercium bau harimau," bisik TJ. Wajah Andi nampak berubah jadi pucat. "Kita balik Tamah," kata Andi. Mereka pun cepat-cepat
tinggal ke tempat tu. Dalam perjalanan tu, Andi sambung semula cerita dia. Kata Andi, walaupun burung tu hilang dari pandangan, tapi suara burung merbuk tu dia dengar lagi. Andi terus mencari. Masa bergerak dari pokok ke pokok, Andi perasan suara burung merbuk tu tak segalak tadi bunyinya. Andi terfikir mesti ada sesuatu yang ganggu burung tu. Tiba-tiba Andi terasa bahunya dicuit dari belakang. Bila dia toleh belakang, tak ada siapa pula. Dia cari semula bunyi burung merbuk tu. Sekali lagi bahu dia dicuit. Kali ni Andi toleh ke kanan dan nampak ada bayangan orang menyelinap dan serta-merta Andi toleh ke kiri. Dia nampak ada orang berdiri yang tak tahu apa jantinanya. Seluruh badan orang tu dibalut dengan kain berjalur macam belang harimau. Siapa kamu? Manusia atau syaitan? Tanya Andi. Tak ada jawapan. Andi tanya lagi sekali. Sama juga. Orang tu tak menjawab. Kemudian dari ekor mata Andi nampak ada sesuatu yang bergerak dalam kain berjalur tu, terutama sekali dekat bahagian belakang. Entah macam mana benda yang bergerak dalam kain berjalur tu terkeluar. Ekor harimau. Andi mula rasa cemas dan takut. Tiba-tiba orang tu bersuara. Tadi kamu tanya siapa aku? Ya. Jangan tanya siapa aku. Jangan ambil tahu siapa aku. Faham? Faham. Kamu bakal jadi suami kepada cicit aku. Jagalah dia baik-baik dan jangan kamu khianati dirinya. Aku yakin kamu lelaki yang baik dan boleh jaga dia dan hidup bahagia. Antara kamu dengan dia masih ada keturunan. Tak akan berlaku sebarang sengketa. Aku doakan kamu berdua hidup bahagia. Tiba-tiba kain berbelang yang selimut lembaga tu jatuh perlahan ke tanah. Terlihat seorang perempuan tua, bongkok 3, ada sebatang tongkat dari buluh kuning di tangan kirinya. Rambutnya putih, panjang sampai ke pinggang, tutup wajahnya. Dari celah-celah rambut, Andi nampak sinar matanya berkilau-kilau kemerahan. Bila perempuan tua tu gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan, Andi nampak wajah perempuan tua tu macam muka harimau. Badannya macam manusia biasa. Ada ekor harimau terjulur di punggungnya. Tiba-tiba dalam sekelip mata, Andi dikelilingi sekumpulan harimau. Semuanya nganga ke mulut, pamerkan lidah yang merah dan gigi yang tajam. Badan Andi mula menggeletar. Seluruh sendi terasa lemah. Pandangannya mula berpindah-pindah. Andi rebah ke tanah. Beberapa saat kemudian, Andi terasa badannya diusung ke kawasan padang yang luas sebelum masuk ke ruang sebuah istana besar. Lalu dihidangkan dengan makanan yang sangat sedap. Sambil makan, Andi dihiburkan dengan tarian dan nyanyian. Kemudian dia diarak ke satu sudut istana. Dekat situ ada sebuah pelamin. Andi disuruh duduk atas pelamin tu. Tiba-tiba Andi rasa macam ada sesuatu yang goyang-goyangkan badan dia dengan kasar. Bila buka mata, Andi nampak TJ berdiri depan dia. Begitulah ceritanya. Walaupun singkat tapi amat mencemaskan. Sampai depan halaman rumah batu tu, Andi berhenti. Dia perhati ke arah rumah batu yang nampak sibuk dengan orang keluar masuk rumah. Abang Mia nak buat kenduri, kata TJ. Tapi kata Andi, tadi dia jumpa Mia. Mia tak cerita pula tentang abang dia. Kenduri apa, Tama? Aku tak tahu, kata TJ. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah kayu untuk bersihkan diri. Hari dah beransur gelap. Kejap lagi masuk waktu maghrib. Haji Basilam muncul depan pintu dan letakkan bungkusan 4 segi atas meja. Haji Basilam kata dalam bungkusan tu ada baju Melayu untuk TJ dan Andi. Haji pinjam. Dia suruh TJ dan Andi cuba pakai dulu. Kalau tak sesuai, dia nak pinjam yang lain pula. Alhamdulillah, baju Melayu lengkap dengan samping dan tanjak tu sesuai untuk mereka berdua. Buka dan simpan balik. Kita pergi rumah Mia lepas solat Isyak. Bila orang masjid dah sampai, Abang Mia nak buat kenduri kesyukuran. Dia suruh kamu berdua berpakaian cantik dan kemas. Datuk Tama macam mana? Dia ikut orang masjid. Kita berjemaah maghrib dan Isyak dekat rumah. Lepas solat Isyak, TJ bangun dan berlari ke tingkap. Dia perhati ke arah rumah batu lama tu. Para jemaah dari masjid mula datang berduyun-duyun ke rumah Mia yang diterangi cahaya lampu. Pergi bersiap cepat, jangan sampai orang tunggu kita, kata Haji Basilam. Tanpa buang masa, mereka berdua terus bersiap. Lepas bersiap, Haji Basilam selitkan keris pendek ke pinggang Andi. Tiba-tiba mereka terdengar papan dinding dekat dapur macam dicakar sesuatu. Dan TJ pasti itu bukan kucing. Haji Basilam buat isyarat supaya diam. Makin lama, makin kuat papan dinding dicakar. Dekat 10 minit, bunyi cakaran tu mula beransur perlahan dan akhirnya hilang. Suasana kembali tenang semula. Mereka bertiga tahu binatang apa yang cakar dinding tu.
Perkara ni perkara biasa bagi Haji Basilam. Bunyi cakarannya macam nak tercabut papan dinding. Tapi bila tengok dinding tu, tak ada sebarang kesan pun. Kemudian Haji Basilam pula pergi bersiap. Lepas siap, mereka menuju ke rumah Mia. Sampai dekat bawah pokok bunga Tanjung, Haji Basilam suruh TJ dan Andi tunggu dekat situ dulu. Dia nak jumpa Datuk TJ dan Abang Mia. Haji Basilam teruskan langkah. Dari bawah pokok tu, TJ nampak orang ramai tak putus-putus datang ke rumah Mia. Tak lama kemudian, Haji Basilam datang dengan 6 orang anak-anak muda pakai baju Melayu tradisional, lengkap dengan songkok hitam dan bersampin. 5 orang bawa kompang, seorang lagi tak bawa, ada muka kertas dekat dadanya. Haji Basilam perkenalkan mereka semua pada TJ dan Andi. Yang pakai bunga kertas tu ketua kumpulan, namanya Azam, kata Haji Basilam. Kemudian Haji Basilam tentukan posisi mereka masing-masing. Lepas tu dia berdiri dekat depan, renung kiri, renung kanan, sambil mulutnya terkumat-kamit membaca sesuatu. Kemudian dia dongakkan muka ke arah pokok bunga Tanjung, lalu hembuskan nafas dengan kuat ke langit. Aku harap semuanya berjalan lancar. Sekarang mulakan, kata Haji Basilam sambil angkat tangan kiri bagi isyarat pada kumpulan kompang yang berada belakang TJ dan Andi. Serta-merta paluan kompang bergema memecah kesepian malam. Beberapa orang lelaki yang berada di halaman rumah Mia segera datang ke arah mereka. Sebaik saja rombongan Haji Basilam sampai kawasan bucu rumah batu, mereka disambut dengan letupan mercun. Bunga rampai berterbangan di udara sebelum singgah di tanjak dan badan mereka. Mereka pun melepasi pintu rumah Mia yang dihias cantik. Semua persoalan yang bergolak dalam dada mula terjawab bila Andi disuruh duduk atas permaidani khas berhadapan dengan seorang lelaki pakai serban besar. Andi diijab kabulkan dengan Mia oleh kadi, disaksikan Abang Mia, Haji Basilam, Datuk TJ dan para tetamu. Selesai upacara ijab kabul, para tetamu dikejutkan dengan bunyi ngauman harimau dekat kaki bukit. Tak lama kemudian, ada seekor harimau besar berkaki utut berjalan tempang mundar mandir depan halaman rumah 2-3 kali sebelum duduk mencangkung depan pintu sambil perhati ke arah Andi dan para tetamu yang berada dalam rumah. Jangan menjerit, jangan takut, kata Abang Mia segera berdiri depan pintu besar sambil mengurut-ngurut kepala harimau tu dengan tapak tangan. Dia datang hanya nak tengok anak cucu dan orang-orang kampung, kata Abang Mia. Kemudian Mia muncul dekat ruang tamu dengan pakaian pengantinnya. Dia terus jumpa abangnya dan berbisik sesuatu. Abangnya mengangguk. Kemudian Mia menuju ke ruang dapur dan datang semula ke muka pintu bawa bekas tembaga berisi berteh. Berapa yang kamu beri padanya, Mia? Biasanya 7 biji bang. Uruskan. Abang Mia kembali duduk ke tempatnya. Harimau besar berkaki untut dengan manja menggesek-gesek kepalanya ke badan Mia. Bila harimau tu ngangarkan mulut sambil julurkan lidahnya, satu demi satu Mia letakkan berteh atas lidah harimau tersebut. Cukup, jangan datang lagi. Kamu dah kenyang kan? Saya bahagia dengan orang yang saya pilih. Harimau tu mengaum. Dari kelopak mata harimau tu mengalir air jernih. Perlahan dia pusingkan badannya lalu tinggalkan Mia. Keadaan kembali tenang semula. Para tetamu mula dihidangkan dengan jamuan. Sambil makan, mereka dihiburkan dengan petikan gambus, tarian ghazal dan zampin. Ada pertunjukan dabus yang Abang Mia bawa dari Delhi dan Aceh. Malam tu, orang kampung bagaikan berpesta sambil dijaga harimau liar di setiap penjuru halaman rumah Mia. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.